dan kita merasai nikmat kepada ibadah puasa ini sendiri, dengan kita pada siang berpuasa dan malam kita qiyam, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ialah bulan puasa, semua orang berpuasa. Tak kira yang tak sembahyang pun cukup nak berpuasa juga. Kanak-kanak pun ikut nak berpuasa juga. Tapi Allah memberikan ganjaran yang begitu istimewa kepada orang yang berpuasa. Tak kiralah apa jua keadaan cuaca yang ada pada negara tersebut, sama ada dengan panas ataupun sejuk ataupun sebagainya, semua akan berpuasa. Sebab apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, iaitu diampunkan dosa-dosanya yang lampau. Ya Allah, ya, baru berpuasa. Tapi bukanlah puasa itu puasa sekadar berpuasa, tapi berpuasa itu mengikut seperti mana yang dianjurkan dalam Islam itu sendiri. Dan pada malam-malamnya kita melakukan qiyam, setidak-tidaknya kita bertarawih. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36, ada yang 40, ada yang 70 rakaat tarawih, ada yang 10. Mungkin dianjurkan, baru-baru ni pun ada mengatakan di Saudi akan buat witir 10, sedangkan Negeri Sembilan dah buat dah witir 10, tarawih 10 dah buat dah. Jadi terpulang kepada masing-masing, mengikut kemampuan, mengikut keimanan, keyakinan. Pastinya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ya, dosa kita terlampau banyak. Cuma apa yang saya nak bicarakan malam ni ialah berkait dengan perkara-perkara yang membatalkan. Ya, dia dua perkara yang berbeza dalam bab membatalkan puasa ni. Satu perkara membatalkan puasa ini kena qada. Ya, yang membatalkan puasa ini ada kena qada. Sekurang-kurangnya ada 8 perkara atau 9 perkara yang membatalkan, sehingga ada ulah setengah ulama mengatakan sampai 14 perkara yang membatalkan puasa kita tu, yang mewajibkan kepada kita mengqada semula puasa pada selepas kita berpuasa Ramadan itu sendiri, mengqadakan. Dan qada ini dia tidak ada waktu, mana bila-bila masa kita boleh melakukan qada tersebut. Ada juga orang yang berpuasa ni Allah terima puasanya, tapi dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya tadi itu. Dia ada perkara-perkara yang menyebabkan kepada puasa kita tu tak dapat apa-apa daripada puasanya. Seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'in aw wa'atasin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang berpuasa, ya, berapa ramai memang semua orang ya berpuasa, ya, ramai yang berpuasa. Nah, tapi tak dapat apa-apa daripada puasanya. Cuma sekadar mendapat lapar dan dahaga. Itu pun setengah ulama mengatakan masih bagus lagi dia mendapat lapar dan dahaga, sebab dia masih lagi mengingatkan kepada orang-orang yang susah, orang yang fakir atau miskin. Bila mereka tidak ada makanan, mereka terpaksa berlapar, sehingga mereka memperoleh kepada makanan. Masih lagi baik, setengah ulama mengatakan baik, walaupun cuma mendapat lapar dan dahaga, tapi masih dianggap baik lagi, walaupun ya tak dapat apa-apa ganjaran. Sedangkan ganjaran puasa ni seperti mana yang disabdakan, kullu amalin ibnu adam lahu illa siyam innahu li wa ana ajzi bihi, atau kama qala Rasulullah SAW. Setiap amalan manusia ni ya, diperlukan amalan itu untuk diri sendiri, untuk kita semua, untuk diri kita saja, bukan untuk orang lain. Ya, sebab itu kita tidak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhrah, mana kita tidak menanggung dosa orang lain kecuali orang itu di bawah tanggungan kita. Contoh isteri kita, contoh anak perempuan kita yang belum berkahwin,
contoh anak lelaki kita yang belum boleh berdikari, itu semua adalah di bawah tanggungan kita. Mana menjadi kewajipan kepada kita untuk mendidik dia, memberitahu dia, mengajar dia, menyuruh dia untuk melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali itulah yang mana perkara itu wajib kepada kita. Sebab apa wajib? Sebab ada hadisnya. Ada hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua adalah penjaga, pemimpin, pengawas, dan setiap penjaga, pemimpin, pengawas ni dia akan menjaga kepada orang yang di bawah tanggungan dia. Jadi disitulah menjadi kewajipan kepada kita untuk kita menjaga mereka dengan sebaik mungkin supaya tidak tertinggal ataupun mereka itu terlupa ataupun mencuaikan daripada melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin saya ingin menyentuh sedikitlah sebagai peringatan, fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin, bahawa saling ingat mengingati antara satu perkara-perkara yang kita masih ingat lagi, masih tahu lagi, ada maklumat tersebut, tapi untuk kita saling ingat mengingat saja. Saya yakin semua ustaz-ustaz yang dipanggil ke sini pun tujuan mereka untuk saling ingat mengingat ataupun memberikan satu fakta yang terbaru dan terkini, mungkin itu. Sebagai yang pertama, perkara yang membatalkan puasa ialah perkara yang makan dan minum, ya. Tapi ada setengah orang yang berpuasa subuh-subuh tu dia minum, lepas bangun, lepas main tidur dia pun tidur balik, lepas main subuh dia tidur balik, kemudian dia bangun tu dia minum. Dia tengok ke dapur, ada lagi teh tarik ni, ya, contoh ada lagi sarapan, dia pun makan tanpa menyedari pada hari itu dia sedang berpuasa. Malam tadi dia pun bersahur, tapi pada pagi itu dia makan seorang-seorang kat dapur. Tak ada orang menegur, sebab yang lain-lain pun semua tidur. Contoh hari Ahad, semua tidur hari Ahad, semua tidur. Jadi bila dah kenyang tu, kemudian dia pun duduk balik, tengok TV mungkin ataupun baca Quran balik atau sebagainya. Baru teringat, makan rupanya saya tadi, ya. Itu Allah berikan kepada dia, ya. Man akala nasian, ya, barang siapa yang makan secara terlupa, ya, maka Allah telah memberi kepada dia itu sedekah, sedekah ataupun kebaikan kepada dia lah, itu. Jadi ada orang yang di bulan puasa ni dia makan, ada juga yang diwajibkan makan. Bulan puasa dia wajib makan, dia tak boleh nak berpuasa. Contoh orang yang stroke, ya, stroke. Dua arwah ayah saya sempatlah seminggu stroke kemudian meninggal. Bulan puasa, betul-betul bulan puasa. Dia meninggal malam 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan tu dia meninggal. Tak kira lah. Pada dia tak boleh nak berpuasa, ya, sebab dia stroke. Ada doktor mengatakan bahawa kalau dia berpuasa akan lebih memudaratkan, lebih menyakitkan kepada sakit dia tadi itu. Maka jangan benarkan dia berpuasa. Ataupun contoh orang yang diabetes, ya, saya diabetes, keturunan lah, mungkin keturunan dan sebagainya. Diabetes ni doktor pun dah nasihat awal-awal, cik jangan puasa ya, kalau rasa-rasa lapar sangat nanti jadi hypo. Kalau hypo ni, kalau encik duduk tak apa, kalau encik sedang memandu hitam lagi membahayakan. Mana standby lah dalam kereta tu, gula-gula ke apa ke ataupun air Milo kotak ke apa ke, minumlah terus. Mana orang-orang yang seperti saya ni, ada kalanya saya tak boleh nak berpuasa. Tapi kalau kita makan dan minum itu membatalkan puasa dan wajib mengqadakkan. Jadi bagi orang-orang yang seperti ini, macam orang-orang yang diwajibkan ataupun disarankan oleh pihak doktor yang pakar supaya tidak berpuasa, maka dia tak perlu mengqadak. Dia hanya perlu untuk membayar fidyah. Fa fidyatun ta'amu miskin, dan membayar fidyah itu ialah memberi makan seorang miskin setiap hari yang kita tinggalkan tadi itu. Fa fidyatun ta'amu miskin.
kita memberi makan kepada seorang daripada orang miskin itu sendiri. Ada orang yang kena bayar fidyah dan kena bayar qada. Dia mengqada, wajib qada dan bayar fidyah. Tadi kita cuma cerita tentang orang yang perlu membayar fidyah, tak perlu mengqada. Sebab memang geng yang pertama tadi, contoh stroke atau diabetes yang kritikal dan sebagainya, ini dia tak boleh nak mengganti pada bila-bila masa, sebab kondisinya itu tetap sama, flat rate sampailah hujung tahun, begitu keadaan dia. Maka kebarangkalian untuk dia mengqada tu tak mampu, sebab mungkin akan berlaku hypo tadi itu pada dirinya sendiri, itu akan membahayakan. Jadi ada orang yang perlu membayar fidyah tapi tidak dan mengqadakan puasanya. Contoh orang yang hamil, dah masuk 8 bulan, dah masuk 9 bulan. Dulu salah seorang anak saya tu dia bersalin pada penghujung Ramadan, kena bayar fitrah lah, sebab dia lahir di penghujung, kemudian masuk Syawal, kena bayar fitrah, zakat fitrah. Okey lah, tak ada masalah lah bayar fitrah tu. Cuma nak cerita bagi orang-orang yang hamil ataupun menyusukan dan takut kepada keadaan anak tadi itu, yang dalam kandungan tadi itu, maka hendaklah dia tidak berpuasa pada hari tersebut. Kalau dikhawatir, mana orang tu dia boleh merasai bagaimana bayi yang dalam kandungannya atau bayi yang sedang menyusu tu, mungkin menyusu tu tidak ada air susu sebanyak yang diperlukan oleh anak atau bayi tadi itu. Maka ketika itu dia hendaklah berbuka dan tidak menjadi dosa kepada dia untuk dia berbuka tadi itu, tapi dikenakan kepada dia membayar fidyah setiap hari yang dia berbuka tadi itu dan mengqadakan puasanya. Itu kategori yang kedua. Kategori kedua, mana orang ni adalah orang yang diwajibkan untuk dia berbuka atau makan ataupun minum, walaupun di sudut hukum asal orang makan, orang minum pada bulan Ramadan ni hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan saya yakin semua orang yang ada di Malaysia ni ataupun orang-orang Islam di mana saja mereka berada, dia tahu hukum makan dan minum di siang hari ini dihukumkan haram. Mungkin ada yang sengaja, tak apalah, itu dosa-dosa masing-masing lah. Wala taziru waziratun wizra ukhrah tadi itu, mana kita tidak menanggung dosa orang lain, kita hanya menanggung dosa kita masing-masing lah. Kecuali beberapa orang yang ditanggung dosanya oleh kita. Sana. Jadi makan dan minum, makan dan minum. Ada juga perkara yang tidak membatalkan walaupun kita minum. Tapi kita minum air ludah kita. Kadang-kadang kita ada air ludah dalam mulut kita. Ketika kita biasanya sembahyang lah, maghrib kan, kita lepas makan tu, tiba-tiba Bilal qomat lah. Qomat, kita pun tak sempat, berkumur-kumur pun tak sempat nak bersih, semua kita pun masuk sembahyang, terasa makanan dan air liur tu keluar. Jadi kita kemam air liur tu tadi tu. Kalau maghrib lah, kalau subuh mungkin begitu juga keadaan dia. Maka ketika itu boleh tak kita menelan air liur kita tadi? Ada setengah pandangan mengatakan kalaulah air liur tadi itu yang jumlahnya banyak, tersimpan, kita kemam banyak dalam mulut kita tadi itu, maka ketika itu tidak perlu, tidak dibenarkan untuk kita menelan air liur kita tadi itu. Air liur tadi itu, mana tak dibenarkan kepada kita untuk menelan air liur tadi itu, kecuali air liur yang sedikit lah, sedikit-sedikit itu kita boleh telan dia. Bila-bila masa panas sangat kadang-kadang, kita pun telan air liur kita untuk membasahkan tekak lah, istilah ada, dengan air liur kita. Tapi kalau air liur orang lain tak membatal lah, kita nampak air liur kat atas meja kita pun ambil, tak boleh pakai straw ke pakai apa ke, tak boleh, membatalkan, tetap membatalkan kalau air liur orang lain. Air liur orang lain, mana dia membatalkan. Tak kiralah apa juga cara yang kita gunakan untuk mengambil air liur orang lain, ataupun kadang bercumbuan dengan isteri, dan air liur dia masuk pada air liur kita, maka kita telan, maka batal
puasa kita pada hari itu dengan kita minum ataupun kita telan air liur isteri kita ataupun isteri menelan air liur suami dia, itu membatal. Walaupun pada peringkat awal tu kita katakan bahawa meminum air liur ni atau ludah kita ni tidak membatalkan puasa kita. Ada perkara-perkara yang tidak membatalkan lah. Ya, walaupun perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara yang membatalkan, iaitu makan dan minum. Ya, batal makan dan minum, ya, batal puasa dia. Kemudian ya, saya lihat di sini banyak perkara yang berkaitan dengan syahwat, ya, keinginan. Ya, dalam dunia sekarang ni kita tengok orang berkahwin pada bulan Syakban, cuti Sabtu Ahad kahwin, ya, nikah. Lagi-lagi PKP ni ramai yang tertunggak, ya, maka bila peluang boleh berkahwin tu mereka pun berkahwin. Sampai masuk bulan Rejab, seminggu lagi nak puasa ataupun 3 hari lagi nak puasa, tetap nak kahwin juga. Kalau ikut pengamatan saya di kampung saya tu, kalau dah masuk bulan Syakban, bulan Rejab ni, orang-orang tua dulu-dulu dia tidak mahu untuk mengahwinkan anak dia kerana banyak ya perkara-perkara yang berlaku pada bulan Ramadan itu, terutamanya hubungan suami isteri. Sepengalaman saya dulu bekerja di Jabatan Agama Islam daerah Kelang, ya, sebagai pegawai yang berkaitan dengan kaunseling, ya, khidmat nasihat. Ramai juga yang datang yang mengadu dulu masa muda-muda, ya, dia kata dia telanjur bulan Ramadan dan sebagainya, melakukan hubungan terlarang, ya, antara suami isteri pada siang hari. Ya, siang hari. Dia tak tahu hukum hakam. Jadi dia ialah bila dah berumur tu, dah mula masuk ke masjid, dah mula masuk ke surau berjamaah dan sebagainya tu, mulalah dia sedar bila ustaz cerita tentang itu ini dan sebagainya, yang perkara-perkara yang dilarang pada bulan Ramadan tu, oh dulu waktu pernah buat banyak kali, bukannya sekali, banyak kali kan. Apa macam mana ustaz penyelesaian dia? Kalau kamu mampu berpuasa setiap kali kamu berhubungan dengan isteri kamu tu, maka buatlah puasa 60 syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau mampu. Kalau ustaz saya ni pun sekarang dah macam-macam sakit, macam-macam sakit, jadi tak mampu. Okeylah, kalau tak mampu, memberi makanlah 60 hari. Ya. Berarti ada juga persoalan, ustaz, dulu saya pada bulan Ramadan tu saya bersama dengan orang rumah saya, kemudian saya qada tu, saya beri makan kepada orang miskin. Setahun tu cuma 20 orang miskin je, sebab tidak ada kemampuan. Ya, tidak ada kemampuan. Mana setahun pertama tu 20 orang, tahun kedua 20 orang, tahun ketiga 30 orang. Boleh ke? Ya. Kalau orang Indonesia kata rekayasa, dicipta reka. Ya, hukum tu, sedangkan hukum tu dah jelas, 60 orang miskin. Sebab itu ada hadis dia pula yang menceritakan seorang miskin yang bertemu Rasulullah SAW, yang mengadu tentang dia telanjur dengan isteri dia. Setelah disuruh memerdekakan hamba, dia kata duit tak ada, beri makan, sayalah yang paling miskin. Sehingga Rasulullah SAW tersenyum, pada ketika itu tersenyum. Lalu Rasulullah SAW pun mengambilkan kurma di dapurnya itu, beri kepada dia. Yang ini kamu agihlah kepada orang miskin di sekitar kamu tu, ahli karyah tempat kamu tu. Dia kata, ya Rasulullah, saya lah di antara orang yang termiskin sekali. Ya Allah pula, kalau begitu kamu makanlah untuk kamu dan keluarga kamu. Seolah-olahnya perkara memberi makan ni kepada diri sendiri, tapi syaratnya terlampau miskin, bukan B40. Tak tu yang bawah lagi ada, di M40 ke apa tak tahu lah, saya pun tak ikuti itu. Tapi miskin daripada B40 lagi. Kalau kita dalam Syafi'i ini fakir miskin, fakir miskin, mana yang fakir tu, dialah seorang yang fakir, maka dia boleh makan, dia boleh membayar fidyah tadi itu dengan memberi makan, dia makan sendiri. Kalau dia ada anak 5 orang, 5 orang kalilah sampai 60 hari, ataupun 60 kali kepala tadi itu, 5 kali berapa, kali 6, jadi 60 kepala. Itu je lah kan, 60 kepala. Itu hukum, hukum berkaitan. Sebab itu ialah, tapi sekarang ni ialah mungkin zaman moden ni anak-anak kita semua dah educated, dah berpendidikan, video-video pada
YouTube apa sebagainya, macam-macam orang bercerita. Yang bercerita, yang Syiahnya pun bercerita, yang Wahabinya pun bercerita, yang Ahli Sunnahnya pun bercerita, kadang-kadang ustaz-ustaz yang tak pernah nampak pun bercerita juga. Jadi semua itu menjadi ilmu, dan kadang-kadang kita tak tahu nak memilih yang mana satu yang betul, dan akhirnya kita yang terikut kepada hukum hakam yang berkaitan dengan pada pandangan orang tertentu sajalah, bukan kita ikut hukum mazhab Syafi'i atau sebagainya. Sebab itu amat berhati-hati, ya. Sebab itu yang kedua yang berkaitan dengan membatalkan puasa kita ialah berkaitan dengan perhubungan antara suami isteri ataupun lebih kepada mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani. Mana kalau malam tu kita berhubungan dengan isteri kita, kemudian lepas tu mandi, kemudian bersahur dan sebagainya, lepas tu tidur balik, tiba-tiba kita dapati pada zakar kita tu ada air mani. Mana ketika itu tidak membatalkan, sebab air mani itu keluar sakibaki daripada hubungan dengan isteri kita pada malam tadi itu. Mana dia tidak membatalkan puasa kita. Tidak membatalkan puasa kita walaupun keluar air mani yang kita tak sedar tadi itu, dia adalah sakibaki air mani yang kita berhubungan dengan isteri kita tadi. Walaupun dalam perkara yang membatalkan tu mengeluarkan air mani, sama ada dengan kita melihat ataupun kita berhayal ataupun sebagainya ni, ataupun secara kendiri, iaitu dengan tangan sendiri, maka ketika itu juga membatalkan. Tapi kalau sakibaki daripada mani yang kita berhubungan dengan isteri itu pada malam tersebut, maka ianya tidak membatalkan puasa kita pada hari tersebut. Maka wajib kita meneruskan puasa pada hari itu, dan terangkat satu taklif puasa kita pada hari itu. Maka teruskanlah puasa, teruskan puasa. Kemudian perkara yang membatalkan lagi ialah yang berkait rapat dengan memasukkan sesuatu zat ataupun ain, benda ke rongga. Kita ada rongga hidung, kita ada rongga telinga, kita ada rongga mulut, kita ada rongga kubul dan dubur. Ada 5 tempat yang standard pada semua orang. Semua orang. Tak tahulah kalau ada yang dah tebuk untuk dialisis dan sebagainya, itu bukan ada tebuk dan sebagainya, ataupun orang yang prostat, kadang dia letakkan tebuk di tepi itu untuk mengeluarkan air kencing dia dan sebagainya itu. Dan tempat-tempat baru itu tidak dianggap sebagai rongga asal. Rongga asal, mana tidak menjadi hukum kepada hukum puasa tadi itu. Mana kalau masuk daripada situ pun tidak membatalkan, sebab dah memang ditebuk, doktor tebuk mengeluarkan air kencing atau sebagainya itu untuk kemaslahatan kebaikan dia, maka ketika itu tidak membatalkan puasa kita. Kecuali kalau dimasukkan daripada hidung, seperti kita buat swab test untuk COVID ni, masuk sampai dalam. Walaupun puasa lepas ada juga fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan juga mengatakan tidak membatalkan puasa. Walaupun dia sampai dalam kan. Bila saya pun itu masa bulan 6 tahun lepas, bukan tahun ni, tahun sebelum tu lagi, bulan 6, satu keluarga kena COVID. Pergi ke klinik tu swab test, semua positif. Daripada mana pula datangnya? Tapi dah swab test dia kata positif lah. Kuarantin kat rumah. Tapi ya Allah sakit. Kalau yang pernah rasa tu, ya Allah rasanya lah sakit lah, bagi saya sakit lah. Kita dah berumur, kita dah berumur tu mungkin rasa sakit tu lebih daripada orang muda, orang muda ataupun mungkin yang sehat tu mungkin berbeza lah di situ. Mana memasukkan sesuatu pada rongga yang terbuka tadi dengan sengaja. Kadang-kadang dulu kecil-kecil kan, bila wuduk tu kita basuh kepala semua. Kadang-kadang air tu masuk kat telinga. Bila masuk kat telinga batal kan, air masuk dalam telinga kita. Ataupun kadang-kadang dulu kecil-kecil, dulu mandi parit, saya orang kampung, mandi parit, sungai parit besar tu, itu biasa. Tengah-tengah hari pergi sekolah tu terjun je. Nanti kalau terkentut ke apa sebagainya ke dalam air tu, maka bila terkentut tu terbuka lubang dubur tu akan masuk air dan membatalkan wuduk, membatalkan puasa kita.
Dulu kecil-kecil lah, itu dulu kecil. Sekarang kita dah besar-besar, tidaklah mandi parit, tengok parit pun dah warna hitam, dah macam-macam sekarang ya, berbeza dengan dulu-dulu ya, seronok ya. Tu. Jadi kalau memasukkan sesuatu tu pada tubuh kita dengan sengaja, maka ianya boleh membatalkan puasa kita, kecuali yang darurat lah ya, yang darurat tu seperti swab test dan sebagainya itu maka ia tidak membatalkan. Kalau cucuk injection tu cucuk vaksin tu, maka ia pun tidak membatalkan, sebab dia cucuk tu bukan pada rongga yang terbuka, yang asalnya terbuka. Walaupun cucuk masuk pada dia tu, vaksin tu, cecair tu masuk pada tubuh badan kita, maka ia tidak membatalkan. Begitu juga kita sapu minyak panas pada tubuh badan kita kan, lengur-lengur minta isteri kita tu sapu atau gosok dengan minyak panas. Terasa panas tu pada tubuh kita, seolah minyak tu masuk dalam tubuh kita. Bila masuk pada tubuh kita tu sepatutnya batal kan, tapi yang seperti itu bukan pada rongga yang asalnya terbuka, maka dia tidak membatalkan puasa kita puasa kita. Cuma yang terakhir sebelum kita berhenti, saya nak cerita tentang perkara yang menghilangkan pahala puasa. Sebab itu kata puasa ni dia ada kalanya kita tak dapat apa-apa. Yang Nabi sebut tadi itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'in wal atas. Lapar dan dahaga. Dia tak dapat apa-apa daripada pahala, walaupun pahala itu besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada 5 perkara yang membatalkan yang membatalkan pahala puasa kita. Walaupun kita puasa nampak letih, nampak penat dan sebagainya, malam kita berterawih tapi tak dapat apa-apa. Sebab apa? Kita suka berbohong. Kita suka berbohong. Berbohong ni menghilangkan kepada ganjaran pahala. Secara ringkaslah Yang kedua, kita menghibah ataupun gosip ataupun memfitnah orang lain. Lagi-lagilah kita ada handphone ni, kita main forward semacam-macam kan, padahal benda tu tak betul, cerita tu tak betul kadang-kadang. Dia boleh menghilangkan pahala kita, zero pahala pada Ramadan kita ataupun puasa kita tadi itu. Yang seterusnya berbohong, berghibah. Yang seterusnya ialah melihat sesuatu yang membawa kepada hawa nafsu, membawa kepada hawa nafsu tadi itu. Ini lagi lah semua benda-benda seperti ini dalam handphone ni. Kadang-kadang tengah kita syok-syok dengan ceramah Ustaz Azhari terus, tiba-tiba keluar iklan pula. Iklan macam lah, maaf, nak buang tak boleh. Kita tak bayar yang iklan tu. Kalau kita bayar iklan tu, kita boleh delete kan, tak perlu iklan, bayar pada ni. Kita tak bayar, kita ambil yang biasa. Jadi dia keluar iklan, benda-benda yang tak sepatutnya kita tengok ada kat situ. Alamak. Jadi kalau kita sengaja melihat kepada sesuatu yang mendatangkan kepada nafsu syahwat kita tadi itu, maka puasa kita tu kosong. Kosong, tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa daripada puasa kita. Saya tak ingat tuan-tuan. Ada 2 lagi perkara yang Nabi sebut dalam hadis Imam Ad-Dailami. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami ini menceritakan 5 perkara tentang orang-orang yang dihapuskan pahala puasa dia tu. Jadi rugi kita. Dahlah, ada puasa kita yang terbatal dan perlu qada, dan puasa kita ni tak perlu qada tapi tak dapat apa-apa. Di samping kita tetap juga berpuasa pada esok harinya. Mudah-mudahan sedikit peringatan ni yang saya sampaikan di sini, mudah-mudahan memberi ingatan kepada kita lah semua untuk kita tu mendapatkan la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa tadi itu Allah menjadikan kita tu bertakwa kepadanya, dan kita mendapat syurga, di mana bab rayyan itu menyantuni orang-orang yang berpuasa dan disuruh masuk dengan penuh kehormatan, penuh penyantunan daripada bab rayyan tadi itu, dan dimasukkan kita dalam syurga bersama-sama orang yang berpuasa di situ semua.
Jadi mohon maaf, mohon segalanya tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dimanfaatkan untuk diri kita, dan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri saya itu mungkin kelemahan saya sendiri, dan mohon maaf, dan kita terus tangguhkan dengan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah Wal-As. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.